Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jemetusin. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah putusan takziah berikutan meninggalnya mantan Premier Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar yang baharu. Upacara berlangsung di Istana Nurul Iman. Berangkat sama Paduka-Paduka Nakda dan Adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Digadung Sahibul Mal Pengarah Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Majlis dimulakan dengan pembacaan surat perintah lantikan oleh Yang Amat Mulia Pangeran Penggawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pangeran Haji Alauddin bin Pangeran Paduka Tuan Pangeran Haji Abu Bakar Grand Chamberlain. Mulai dari 28 hari Oktober 2023 hingga 27 hari Oktober termasuk kedua hari tersebut. Diperbuat di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam, Hijrah Nabi Muhammad SAW, 13 hari Rabiul Akhir tahun 1445, Rasman dengan 28 hari Oktober tahun 2023, yaitu tahun ke-56 di atas takhta kerajaan Negara Brunei Darussalam. Seterusnya diikuti dengan upacara mengangkat sumpah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia oleh The Right Honourable Sir Peter Henry Gross, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar di Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. I, Sir Peter Gross, solemnly and sincerely affirm that I will well and truly serve His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam in the office of Judge of the Supreme Court, and I will do right to all manner of people after the laws and usages of this country without fear or favour, affection or ill will. So help me God. Hadir yang berhormat Pihin Urangkai Lala Setia Bakti Diraja Datu Lala Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datu Perdana Menteri Datu Lala Utama Haji Awang Ibrahim, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat Datuk Seri Paduka Haji Awang Ahmad bin Pihin Urangkai Lala Setia Bakti Diraja Datu Lala Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara.
Juga hadir Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Yang Arif, Awang Haji Abdullah Sofri bin Penurangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, dan Yang Arif, Awang Muhammad Faisal bin Datuk Juragan Laila Diraja Datuk Seri Pahlawan Haji Kafili, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daula, Ibni Almarhum Sultan Haji Marali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Dan Tuan Yang Terutama Li Xiang, Premier Republik Rakyat China, berikutan dengan meninggalnya Li Keqiang, mantan Premier Republik Rakyat China. Memanfaatkan platform digital dalam penglibatan awam antara yang disampaikan semasa program perkongsian maklumat. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Pelbagai jenis jualan dan aktiviti diadakan sepanjang Tutung Bas, Bazar Komuniti hujung minggu yang diadakan di kawasan letak kereta Kompleks Cempaka Bersaudara, Pekan Tutung. Bazar dibukakan selama 2 hari sehingga esok bermula dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Tutung Bas dianjurkan oleh Jabatan Bandaran Tutung, Jabatan Daerah Tutung dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Sengkarai dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutung. Bazar komuniti hujung minggu ini antara lain bertujuan merangsang pertumbuhan ekonomi penduduk sambil beramal dengan menyumbang kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza. Saya bahaslah kepada orang ramai agar dapat datanglah berkunjung ke Tutung Bas ini kerana sama-samalah kita ni membantu para pengusaha-pengusaha satu kampung satu produk, SME, dan yang paling penting adalah untuk sama-sama kita ni menyumbangkan bantuan itu tabung kemanusiaan rakyat Palestin Gaza. Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban, Daerah Blain, pagi tadi menerima kunjungan silaturahim daripada ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim MPM Pekan Tutong. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lawatan bertujuan mengenali antara kedua pihak di samping berkongsi pengalaman. MPM Pekan Tutong juga mengalu-alukan Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban untuk mengadakan lawatan ke MPM Pekan Tutong. Pasukan Dikir Gabungan Majlis Perundingan Kampung dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Keriam Daerah Tutung menjuarai pertandingan Dikir Syarafil Anam anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengeran Anak Isteri Pengeran Anak Sarah Kampung Sungai Kelugus Daerah Tutung. 5 buah pasukan mewakili Majlis Perundingan Kampung dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid di bawah Majlis Perundingan Mukim Keriam menyertai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Najib Basri, pemangku pegawai daerah Tutung. Pertandingan buat julung kali diadakan bertujuan mendedahkan kepentingan Dikir Syarafil Anam sebagai khazanah warisan Brunei. Hari Keusahawanan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupo SB memupuk semangat kerjasama serta pemikiran yang kreatif dalam kalangan pelajar selain membuka peluang kepada pengusaha tempatan memperkenalkan produk masing-masing. Dianjurkan melalui Pusat Ilmu Teras Kupo SB dengan kerjasama bahagian hal ehwal pelajar, perasmian Hari Keusahawanan diadakan pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Ahli Majlis Kupo SB. Lebih kurang 50 petak jualan dan pameran ditawarkan
merangkumi jualan makanan dan minuman serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Hari Keusahawanan Kupu SB merupakan salah satu program kurikulum kolej berkenaan yang bertujuan memperkembangkan potensi pelajar. Tentunya apa yang kita harapkan adalah pelajar-pelajar Kupu SB ini akan dapat mempraktikkan ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam bilik kuliah kerana Kupu SB ada menawarkan kursus mengenai dengan keusahawanan dalam pendidikan Islam. Diadakan sehingga esok, orang ramai dialulukan untuk datang ke Hari Keusahawanan Kupu SB bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Peti tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023 turut dibukakan sepanjang Hari Keusahawanan berkenaan. Seramai 20 pegawai dan pengamal perhubungan awam mewakili pelbagai kementerian menyertai program perkongsian maklumat bersama Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Haji Wang Emza, pemangku pengarah penerangan selaku pengerusi jawatan kuasa perhubungan awam, kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan. Rombongan diberikan taklimat mengenai kepentingan memanfaatkan platform digital dalam penglibatan awam, juga termasuk dalam program mengadakan lawatan ke Pusat Peramalan Cuaca di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian sastra dan majalah mengungkayahkan Pantaran Sastra DBP 2023 Bedah Karya. Projek diadakan secara maya melalui aplikasi Zoom dan penstriman langsung ke media sosial Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadir Dr. Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dua buah karya sastra diapresiasi melalui dua sesi. Sesi pertama novel Angin Koperasi karya Bujang Mat Nur, yakni Haji Bujang bin Haji Mat Nur, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2020, dan sesi kedua kumpulan puisi Gelora Pantai 2 karya Rahim MS Haji Ibrahim bin Haji Muhammad, penerima Anugerah Penulis Asia Tenggara 2001. Projek diadakan sebagai usaha mengembangkan kegiatan sastra di negara ini di samping mengapresiasi karya sastra penulis dan mengangkat martabat bahasa Melayu melalui kegiatan sastra. Sejak Januari hingga September 2023, 294 orang dicatatkan telah memeluk agama Islam. Dari jumlah tersebut, 65 orang terdiri daripada bangsa Filipina. Pagi tadi, seorang lagi perempuan berbangsa Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan baharunya. Majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Hadir Datin Hajah Nahriah binti Haji Awang Asbi, isteri Menteri Hal Agama. Dayang Margi Lanjiga Kermari kini dikenali sebagai Farah Syazadi binti Abdullah. Beliau memilih agama Islam disebabkan oleh minat yang mendalam pada ajaran Islam. I'm so interested about Islam and I decided it from my heart, and I love the culture, and as a person I need to change also. Kegiatan sepanjang Jambori Nasional ke-5 dan kemaskini status tindakan daripada agensi-agensi terlibat antara yang dibincangkan pada mesyuarat kedua jawatan kuasa tertinggi Jambori Nasional ke-5. Mesyuarat diadakan pagi tadi di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Mesyuarat dipengerusikan oleh Datuk Peruka Keteng Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Pengakam Negara Brunei Darussalam. Jambori Nasional ke-5 akan bermula dari 2 hingga 7 Disember 2023 di Bukit Bendera. Mesyuarat memfokuskan kepada laporan perkembangan dan persiapan yang sedang dilaksanakan oleh pihak Jawatan Kuasa Kerja Jambori Nasional ke-5. Jambori kali ini merupakan kegiatan perkemahan yang dihasratkan mengumpulkan ahli-ahli pengakam dari dalam dan luar negara.
Aktiviti kitar semula sisa kertas secara pandu lalu lebih 7 jam berjaya mengumpulkan lebih 3,000 kilogram sisa kertas dengan sebahagian besar sisa kertas tersebut adalah daripada agensi-agensi kerajaan. Aktiviti bersempena Hari Kelestarian yang dikendalikan oleh Pejabat Wawasan Brunei selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Khas Penyelarasan Kebangsaan Matlamat Pembangunan yang Berdaya Tahan diadakan pagi tadi di kawasan letak kereta Container Park. Dengan hasrat memupuk kesedaran orang ramai mengenai amalan kitar semula bahan kertas yang betul, aktiviti turut didukung bersama Sekretariat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam dan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan dengan kerjasama syarikat Envo Sdn Bhd. Mostlynya kertas lah. And also dari segi kotak-kotak ada juga yang mengantar, magazine ada juga. Sedangkan permintaan daripada orang ramai ni sangat disambut dengan baik lah. InsyaAllah akan dibuat lagi secara berkala kali. Segala kertas-kertas itu macam textbook kah, buku-buku, kertas-kertas putih daripada government and non-government agencies, kami bawa ke site kami dan kami proses ya untuk jadikan tissue rolls. Sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18, Pusat Belia Jabatan Belia dan Sukan Daerah Belain dengan kerjasama Pusat Pembangunan Belia pagi tadi mengadakan kelas seni ukir buah-buahan. Berlangsung di Pusat Belia Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Belaid, kelas umpamanya diadakan bagi memberi peluang kepada para belia untuk terus bergiat aktif dalam bidang seni ukiran buah-buahan. 19 belia menghadiri kelas yang diadakan bagi mendedahkan pengetahuan dalam bidang seni ukiran buah-buahan secara bimbingan dan panduan untuk menghasilkan satu seni produk yang lebih kreatif dan profesional. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari kelas tersebut diharap dapat memberikan para belia berkenaan peluang pekerjaan dan perniagaan secara kecil-kecilan. Belajar mengukir seni buah adalah satu challenge buat semua orang dan pastinya selalu belajar itu pun kebanyakan basic. Bersama chef-chef yang lain di cawangan tempat kerja saya. Harapan saya adalah untuk banyak lagi belia untuk mengikuti program-program seperti ini yang diorganisasi oleh Pusat Belia Kuala Belait kerana ianya sangat bagus dan sangat mendorong minat belia di masa sekarang. Saingan bola sepak Liga Veteran 11 Pasukan Anjuran BTB memulakan laporan berita sukan malam ini. SMFC dan PSJD masing-masing menampa slon ke pusingan separuh akhir selepas menamatkan saingan peringkat kumpulan di tangga teratas kumpulan A. Dalam perlawanan di Kompleks Sukan Berakas, SMFC Jersey Kuning menang tipis 1-0 ke atas PSJD. Sementara di Kompleks Sukan JKR pula menyaksikan SPP KSK Jersey Ungu membenam ITF 4-1. Bola keranjang Piala Lausanne, GHK Motors menjuarai kejohanan bagi kategori veteran setelah menewaskan TKT House dalam perlawanan akhir semalam. Terdahulu sebelum itu berlangsung perlawanan bagi penentuan tempat ketiga antara Osner Sdn Bhd menentang Ready Mix. Perlawanan dimenangi oleh Osner dengan keputusan 80-68. Dalam perlawanan akhir, GHK Motor Jersey Putih menang 88-86 ke atas TKT House. Perlawanan berlangsung di gelanggang Batu Bersurat Gadong.